Selamat pagi, Sir. Nama saya ialah Tuk Tong Siong. Nombor pentalon saya ialah 05 TGU 19F1005. Kali ini saya akan membintangkan ukur kawalan menteta dan ukur kawalan buka. First itu saya akan membintangkan ukur kawalan menteta dulu. Ukur kawalan ini merupakan satu keadaan penentuan kedudukan beberapa titik yang digunakan sebagai stesen kawalan G30 yang bertaburan jauh di antara satu sama lain tanpa memerlukan pengukuran jarak di antara stesen tersebut. Ia juga adalah kerja ukur yang perlu dilakukan dalam setiap proses sebagai permulaan kerja. Tujuannya ialah untuk menyediakan rangkaian titik kawalan menteta yang akan digunakan sebagai rujukan koordinat bagi kerja ukur butiran ini atau trigonometrik dan juga dalam kerja pemecaan. Tujuan lain ialah memberi pengalaman dan penudahan kepada semua pelajar didik untuk menentukan tanda-tanda asal yang terletak di semua sepetan log tanah. Kegunaannya adalah dua. Yang first itu ialah menunjukkan jaringan kawalan G30 mendekat dan dekat dengan membintangkan kaedah pengukuran sudut, jarak dan penentuan tinggi. Yang kedua ialah membentukkan satu jaringan kawalan yang boleh digunakan sebagai asal rujukan bagi serapan dan pengukuran yang boleh digunakan bagi pembentaan topografi, ukur struktur dan juga kerja-kerja ukur kedudukan yang lain. Yang kedua, saya akan membintangkan ukur kawalan buka. Ukur kawalan buka ini ialah kedudukan dua titik di atas permukaan bumi boleh ditentukan dengan pengukuran sudut dan jarak. Tujuannya untuk menentukan perbezaan ketinggian adalah antara titik di atas permukaan bumi yang dipanggil ukur alas perlu dijalankan. Hal ini kerana maklumat kedudukan titik ini yang masih dikira yang tidak lengkap kalau tetap perbezaan ketinggian antara dua titik yang masih diketahui yang cukup. Yang kegunaannya ialah mendapat ketinggian yang beza antara dua titik, mendirikan batu alas dan batu alas sementara untuk satu projek pembinaan, mendapatkan kelantan lintas dan memejangkan yang menunjukkan profil tanah bagi projek peluang pengairan dan sebagainya, menghasilkan peta kuntung bagi sesuatu kawasan pembinaan untuk kerja-kerja ukur kawalan buka semasa membincangkan tentangnya, menentangkan yang lastu yang menata keturunan tanah untuk tujuan tertentu seperti kerja penambangan dan pemotongan tebing dan pengairan air. Thank you. Selepas langkah pertama, iaitu langkah kedua adalah pembukuan terabas dan pembukuan latik lipat. Bagi cara pembukuan pertama iaitu pembukuan terabas. Pembukuan ini sangat penting yang kita ketahui terdahulu adalah datum. Datum kita dapat ketahui dari sama ada datum itu diberi ataupun datum kita itu kita cari sendiri, bermaksud kita cari menggunakan kompas. Langkah seterusnya ialah mengira purata untuk pembukuan. Cara untuk mengira purata ini adalah untuk penyilang kanan sekiranya lebih daripada 180, kita hendaklah
tolak dengan 180, manakala kalau amount yang dalam pembukuan itu kurang daripada 180, kita hendaklah tambah dengan 180, lepas itu tambah dengan penyilang kiri baru dibahagi 2. Contohnya adalah seperti pengiraan di bawah inilah. Di dalam pembukuan ini juga kita hendaklah mengira selisih di antara setiap bahagian, di mana kita hendaklah ambil amount terakhir daripada cerapan, lepas tu tolak dengan cerapan yang sepatutnya dibaca. Jadi selisihnya di sini adalah 30. Untuk 30 ini, untuk kita dapat cerapan setiap bahagian, kita kenalah bahagi dengan setiap bahagian. Contoh dia, kalau bahagian ini ada 5, kita bahagi dengan 5 untuk dapatkan bearing mutamat. Langkah seterusnya ialah borang pembukuan latih lipat. Untuk borang pembukuan latih lipat ini, kita hendaklah mengambil bearing mutamat daripada borang pembukuan terabas pergi kepada borang pembukuan latih lipat, iaitu borang mutamat tadi tulis dengan dekat bearing, manakala jarak mutamat tulis dekat jarak untuk borang pembukuan latih lipat. Selepas itu, kita hendaklah mengira latih lipat, di mana latih untuk pengiraan latih iaitu kita guna jarak cross bearing, manakala untuk pengiraan lipat kita hendaklah mengira lipat dengan formula jarak sin bearing. Selepas semua latih dengan lipat ini siap, kita hendaklah totalkan bagi amount latih dengan lipat, di mana U tolak dengan S untuk latih, manakala lipat T tolak B untuk mengetahui perbezaan di antara utara dengan selatan bagi latih, manakala lipat untuk perbezaan daripada timur dengan barat. Setelah kita dapat semua amount di sini, kita seterusnya membuat tikaian lurus, di mana formula tikaian lurus adalah punca kuasa perbezaan latih kuasa 2 tambah perbezaan lipat kuasa 2, lepas itu bahagi dengan jarak. Jadi di sini kami memperolehi tikaian lurus iaitu 16,586, iaitu kelas pertama. Itu sahaja untuk langkah borang pembukuan latih dengan lipat. Setelah pembukuan terabas dengan pembukuan latih dengan lipat siap dan kita mengetahui ukuran itu kelas keberapa, jadi seterusnya kita hendaklah membuat leveling, di mana leveling ini adalah berfungsi untuk mendapatkan ketinggian daripada aras laut, sama ada tempat itu berbukit ataupun tidak. Jadi kita mau tahu, kita hendaklah buat leveling yang menggunakan radius level daripada aras laut. Prosedur ketiga pula ialah ukur butiran atau tachymetry. Kerja ukur yang dijalankan untuk mendapatkan kedudukan koordinat dan aras titik butiran bagi menghasilkan satu pelan topografi kawasan kerja. Jenis butiran terbahagi kepada 2, iaitu butiran semulajadi dan butiran buatan manusia. Butiran semulajadi contohnya seperti sungai, pokok, tebing, rupa bumi dan sebagainya. Manakala untuk contoh buatan manusia pula ialah seperti titik, stesen, bangunan, pagar, jalan, parit dan sebagainya. Langkah-langkah perlu diikuti semasa menjalankan kerja luar. Pertama, lakaran kawasan tempat kerja yang terlibat untuk kerja ukur tachymetry. Ia dapat memudahkan proses mencerap butiran dan juga proses peluatan. Kedua, semua butiran kekal hendaklah dicerap daripada stesen atau titik terabas yang mempunyai nilai aras laras. Ketiga, pastikan bearing HA, ketinggian alat IH, ketinggian pole HT dan nilai beza tinggi sahaja yang direkodkan. Keempat, mana-mana butiran yang telah dicerap dari satu stesen tidak perlu dicerap semula dari stesen yang lain. Kelima, stesen atau piket tambahan hendaklah dibuat jika sesuatu butiran itu terlindung atau tidak nampak dari mana-mana stesen kawalan dan dinyatakan sebagai titik pindah CP1, CP2 dan seterusnya. Keenam, hitungkan aras laras untuk semua butiran yang telah dicerap atau masukkan ke perisian SDRM mapping. Ketujuh, pelotkan hasil kerja untuk mendapatkan pelan kontur dan butiran bagi kawasan kerja. Yang terakhir,
Tuliskan laporan dan hantar kepada pensyarah untuk penilaian. Alatan yang digunakan untuk melakukan kerja luar ini ialah pertama, total station, prism, minipon, tape dan staff. Hai, nama saya Brittany Sanji dengan nomor metrik 05 DGU F1023. Saya akan menerangkan nomor 4, yaitu booking dan sketching. Ini adalah gambaran daripada travels kami, yaitu booking yang telah dibuat oleh Rebeti, yaitu ahli kumpulan kami. First kali, kita letak total station dekat piket 1, dekat datum. Dan lepas tu prism kita letak dekat piket 2, station 2 dan station 6. Kita tengok backside dulu, iaitu station 6. Lepas tu baru kita tengok station 2 foresight dengan RL 66.124 meter. Lepas tu total station letak dekat station 2, prism dekat station 3 dan 1. Backside dulu, tengok backside, cerap backside dulu. Lepas tu cerap foresight dengan RL 57.348. Lepas tu letak total station dekat station 3, prism dekat 2 dan station 2 dan station 4. Tengok station 2 dulu, backside. Lepas tu tengok cerap station 4 foresight dengan RL 122.807. Lepas tu letak total station dekat station 4 dan prism di station 3 dan 5. Cerap backside dulu dengan lepas tu cerap station 5 dengan RL 144.940. Lepas tu letak total station dekat station 5, prism dekat station 6 dan 4. Cerap backside dulu. Lepas tu baru cerap foresight, iaitu cerap station 6 dengan RL 40.843. Ini adalah hasil travels yang kami buat. Terima kasih. Hai, saya Rebeti Rasana Jalin. Saya ingin menerangkan maksud leveling dalam engineering survey. Okey, leveling ini definisikan sebagai seni untuk menentukan ketinggian relatif titik di permukaan bumi untuk menghasilkan penglihatan garis mendatar. Leveling ini juga berfungsi ataupun bertujuan untuk menentukan ketinggian titik tertentu, dan kedua, tentukan perbezaan antara titik. Ketiga adalah tentukan kontrol profil tanah. Seterusnya, ia juga berfungsi memberikan data untuk kereta rentas jalan. Selain itu juga, leveling ini juga berfungsi sebagai memberikan data untuk mengira isi padu permukaan. Seterusnya juga, ia berfungsi sebagai menetapkan tahap kerja tanah pembinaan. Dan akhir sekali, ia adalah berfungsi ataupun bertujuan untuk menetapkan pembukaan condong untuk pembinaan. Hai, saya Brittany Sanji Anagora dan saya akan terangkan tentang peralatan dalam ukur aras. Bagi menjalankan kerja ukur aras, berbagai jenis alat aras boleh digunakan untuk menjalankan ukur aras. Pemilihan alat laras adalah bergantung kepada faktor kos, masa, dan ketepatan pengukuran. Walau bagaimanapun, secara umumnya, alat laras boleh dibagi kepada 3 jenis utama, yaitu alat laras tempur, yaitu tampil level. Kedua,
alat laras jongket tilting lever. Ketiga, alat laras otomatik. Keempat, alat laras digital. Dan selebihnya alat untuk menyokong alat utama di atas, yaitu kaki tiga, alat laras, staf, gelembung staf, peta ukur, borang pengukuran ukur aras atau buku kerja luar. Jenis-jenis alat laras. Alat laras dompot atau dumpy lever. Alat laras dompot adalah yang paling ringkas dan mudah digunakan. Ianya terdiri daripada tiub gelembung yang diletak pada teleskop, dan teleskop ini ditampung oleh plat atas. Alat laras jongket. Sebelum bacaan staf diambil, skru pejongket dipusingkan bagi memastikan teleskop alat laras betul-betul ufuk. Kebanyakan alat laras menggunakan gelembung U, di mana dalam keadaan aras, gelembung kiri dan kanan akan membentuk huruf U bila skru pejongket dipusing. Alat laras otomatik. Gelembung bulat perlu sekurang-kurangnya berada di dalam bulatan bagi membolehkan alat mengaras dengan sendiri. Alat laras digital. Ia sangat berkejutan tinggi dan mudah dikenali bagi menjalankan kerja ukur aras kelas 1 dan 2 serta kawalan deformasi dengan menggunakan staf yang khusus. Ketinggian dan jarak dapat ditentukan secara elektronik. Ini adalah kaki tiga alat laras. Ini adalah staf. Dan ini adalah borang pengukuran ukur aras, buku kerja luar ataupun buku kerja luar. Yang atas adalah gelembung staf. Yang ke bawah adalah peta ukur. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan explain pasal leveling atau ukur aras. Tata cara kerja ukur aras. Laluan ukur aras yang lebih rumit ditunjukkan dalam kereta rentas dalam Rajah 4.113, yang mana juruukur melakukan kerja ukur aras dengan BM ke TBM untuk mencari alat laras titik A hingga E. Rajah ini menunjukkan ukur aras dalam pandangan plat, dan tata cara kerja ukur aras adalah seperti berikut. Pertama, alat aras disiapkan pada kedudukan yang selesa di L1 dan PB adalah 2.191 meter yang diambil pada BM, itu tapak setah berada di atas PM dan setah dipegang secara tegak. Kedua, setah dipindah ke titik A dan selepas itu ke titik B, dan bacaan pada kedua-dua kedudukan diambil sebagai 2.505 meter dan 2.325 meter. Ketiga, titik pindah digunakan untuk sampai ke D oleh sifat semula jadi disebabkan oleh sifat semula jadi tanah. Oleh itu, titik pindah dipilih di C, setah dipindah dan bacaan 1.496 meter direkodkan sebagai PH. Sementara setah berada di C, alat dipindahkan ke kedudukan yang lain iaitu L2. Itu bacaan dibuat pada kedudukan baru ke staf. Bacaan PB adalah 3.019 meter. Setah dipindahkan ke D dan E mengikut giliran dan bacaan yang diambil adalah 2.513 meter EA dan 2.811 PH masing-masing. E menjadi titik pindah yang lain. Dan keenam, akhir sekali alat aras dipindah ke L3 iaitu PB samaan dengan 1.752 meter dicerap pada E dan PH samaan dengan 3.824 meter yang dicerap pada TBM. Kedudukan akhir setaf adalah titik yang diketahui aras larasnya. Ini adalah amat penting kerana kerja ukur aras mesti bermula dan berakhir pada titik yang diketahui aras larasnya. Jika sebaliknya, adalah mustahil untuk mengesan tikaian-tikaian dalam ukur aras. Pengukuran aras muka keratan untuk membolehkan jutera dan pereka bentuk membandingkan aras tanah sebenar dengan pembentukan aras cadangannya. Contohnya untuk pembinaan jalan raya, jalan kereta api, saluran pengairan dan sebagainya. Terbahagi kepada dua iaitu pertama keratan memanjang,
Pandangan antara tidak dilakukan kerana ia hanya untuk menentukan tinggi titik sahaja dan tidak untuk penggambaran keratan. Kedua, untuk membuat jaringan titik-titik ketinggian yang akan digunakan sebagai jaringan dasar bagi berbagai keperluan teknik di kawasan terdekat sekitar projek daripada tanah. Data yang diperolehi pada keratan memanjang pertama iaitu menentukan aras dan kecurunan yang paling sesuai dan ekonomi di mana tanah hendak dikerjakan dalam keratan memanjang. B. Membekalkan maklumat pada sebarang titik di sepanjang keratan mengenai jumlah korekan atau jumlah tambakan. Dan C. Merekodkan tempat di mana tiada pengorekan dan penambakan berlaku. Kedua, keratan melintang. Pengukuran aras muka keratan melintang dapat dilakukan dengan kaedah tinggi garis Kalimantan bagi mendapatkan tinggi titik-titik keratan. Pandangan antara boleh digunakan kerana ketelitian tidak dititik beratkan. Pengukuran ini digunakan bagi penggambaran keratan daripada tanah dalam bentuk melintang dari kerja-kerja pengukuran keratan memanjang. Data yang diperolehi pada keratan melintang pertama iaitu menentukan aras paling sesuai dan ekonomi di mana tanah hendak dikerjakan dalam arah melintang. Kedua, membekalkan maklumat untuk menghitung kedudukan, tinggi dan cerun sebagai sebarang penambakan. Dan terakhir iaitu untuk menghitung kuantiti kerja tanah untuk tujuan kos dan peruntukan yang sesuai bagi kerja tanah. Kaedah pengukuran aras muka keratan. Kaedah pengukuran dapat dilakukan dengan cara ketinggian Kalimantan untuk mendapatkan tinggi titik-titik keratan. Bagi keratan memanjang, memadai merekodkan hampir kepada 0.01 meter dan alat aras boleh ditempatkan di atas piket atau di luar piket. Langkah-langkah pengukuran adalah A. Garisan keratan memanjang dan melintang mesti disediakan terlebih dahulu di atas tanah sebelum kerja-kerja pengukuran dijalankan. B. Keratan memanjang adalah merujuk pada garis tengah suatu jalan raya, sungai, peparitan dan sebagainya. Oleh itu, penjajaran mesti dibuat bagi menentukan garis lurus dan lengkung garis tengah tersebut menggunakan alat aras, pancang, jajar dan pita ukur. Piket-piket ditandakan di atas garis tengah ini dengan selai yang seragam bagi membolehkan profil tanah digambarkan dalam bentuk keratan memanjang. Selepas itu, ukur ke kiri dan ke kanan di setiap piket ini dengan bersudut tepat bagi membentuk keratan melintang pula. Di atas keratan melintang, tandakan juga piket-piket pada selai yang sesuai yang biasanya diletakkan di atas dan tepi tebing jika pengukuran adalah terhadap sungai. Berdasarkan Rajah 4.114. Setelah garis memanjang dan melintang disediakan, kerja ukur aras boleh dimulakan. Ia mesti bermula dari batu aras sementara yang diketahui ketinggiannya dan berakhir pada tanda aras yang diketahui ketinggiannya juga. Alat aras boleh didirikan di atas atau luar garis memanjang dan melintang mengikut kesesuaian jurukur dan rantaian antara piket ke piket diukur mengikut gerakan staf berdasarkan Rajah 4.115. Pengukuran keratan memanjang dan melintang ini boleh dijalankan serentak ataupun berasingan bergantung kepada bilangan serapan, masa kerja yang diperuntukkan, kecekapan jurukur dan kemudahan untuk pembukaan serta pengiraan. Pemelotan aras muka keratan. Setelah serapan dipadang diambil, disemak dan buku kerja luar dilaraskan, lukisan aras muka keratan boleh disediakan. Ia ditunjukkan seperti dalam Rajah 4.116 dan dilukiskan seperti berikut. Lukisan satu garisan datum yang dipilih untuk diplotkan lebih kurang 5 cm di bawah aras laras rendah sekali bagi aras keratan. Garis ini mesti ditandakan dengan jelas seperti garis datum 100 meter di atas aras purata laut APL. B. Menskalakan rantaian titik-titik di mana aras dicerapkan di sepanjang garis datum dengan skala yang sesuai dan jadualkannya seperti dalam rajah tersebut. Ordinat tegak iaitu bersudut tegak pada titik ini dan skalakan aras laras setiapnya dan jadualkannya juga.
Biasanya, skala tegak 5 hingga 10 kali lebih besar berbanding latar bagi tujuan ketaksamaan tanah yang lebih nyata. D. Sambungkan setiap titik aras laras yang telah dipelutkan dengan garisan terus dan ianya tidak merupakan satu lengkung seperti graf. E. Menggambarkan butiran di atas lukisan yang bersilang dengan garisan di atas tanah. Masukkan juga penerangan catatan seperti nama jalan, tempat hak milik dan sebagainya. Sela atau jarak kontur. Sela atau jarak kontur adalah perbezaan ketinggian di antara dua garis kontur yang berturutan. Sela ini menyatakan ketepatan tanah yang digambarkan, nilai yang dipilih untuk sesuatu, kegunaan bergantung ke atas, guna pelan yang digunakan, skala pelan, pos yang terlibat dan bentuk semajadi rupa bumi. Antara sela kontur yang selalu digunakan adalah 0.5 meter untuk pangkalan udara, lapangan terbang, 0.5 hingga 1 meter untuk peta yang menunjukkan kawasan bangunan dan kilang, 1 hingga 2 meter untuk tangki simpanan air, lanskap rancangan bandar, 5 hingga 10 meter untuk peta topografi dan 10 hingga 50 meter untuk peta topografi berskala kecil. Walau bagaimanapun, persetujuan perlu tercapai dalam menentukan nilai yang dipilih kerana sela terkecil berhendakkan masa ke jalur yang panjang dan ini menjadikan kos ukur bertambah. Kontur. Garisan kontur adalah satu garis pada sebuah peta yang mewakili satu garis yang menyambung titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama di atas atau di bawah datum. Namun takrif yang lebih tepat bagi garis kontur adalah persilangan permukaan aras dengan permukaan bumi. Sebagai contoh, jika permukaan bumi yang tidak teratur dipotong dengan permukaan mengufuk, maka garisan pemotongan di antara permukaan mengufuk dengan permukaan bumi menggambarkan garisan kontur dengan aras larasnya adalah sama. Garis-garis kontur ini boleh menerangkan topografi sesuatu kawasan, iaitu faktor utama yang digunakan dalam reka bentuk pencitraan awam dan pembinaan. Sifat-sifat kontur bagi membolehkan seseorang pengguna peta memahami dengan lebih jelas tentang gambaran yang diberikan oleh garis kontur. Mereka seharusnya mengetahui beberapa sifat utama garis kontur, iaitu garis kontur pada peta mempunyai jarak kontur tertentu. Jarak di antara garis kontur untuk kawasan yang mendatar adalah lebar. Jarak di antara garis kontur untuk kawasan yang cerun adalah berdekatan atau rapat sekali. Untuk kawasan yang kecunannya teratur, garis kontur adalah selari dan sama jarak di antara satu sama lain. Cenuram yang tegak atau jurang garis kontur dengan perbezaan ketinggian yang tidak sama akan terlihat sebagai garis kontur yang terhimpit di antara satu sama lain. Dua garis kontur dengan ketinggian tidak sama tidak mungkin akan bertemu dan menjadi satu garis kontur. Satu garis kontur tidak akan berpecah menjadi dua garis kontur dengan ketinggian yang sama. Garis kontur tidak boleh berhenti di suatu tempat secara tiba-tiba kecuali pada batas kertas. Teluk akan ditunjukkan oleh garis kontur yang cengkung melengkung ke dalam dan tanjung akan ditunjukkan oleh garis kontur yang cembung melengkung keluar. Dan terakhir, sifat kontur ialah garis kontur tidak boleh saling berpotongan. Kerja kontur kaedah grid. Kerja kontur kaedah grid adalah cara yang paling disukai untuk membuat kontur kerana proses ini senang untuk difahami dan ia boleh dikendalikan oleh seseorang yang tidak berpengalaman. Kaedah ini juga sesuai untuk kawasan ukur yang agak pamah dan terbuka. Dengan kaedah grid, suatu pemindang grid bersaiz sesuai dibentuk di kawasan yang hendak dikontur. Kawasan tersebut dibahagikan kepada siri garisan membentuk segi empat tepat dan aras-aras tanah diambil pada persilangan garis grid ini. Sisi-sisi segi empat tepat boleh berubah daripada 5 ke 30 meter.
Nilai sebenar adalah bergantung kepada ketepatan yang dikehendaki dan bentuk semula jadi permukaan tanah. Permukaan tanah yang tidak sekata lebih banyak tumpuan diberikan kepada titik-titik grid dan terdapat berbagai-bagai kaedah pemancangan grid. Berdasarkan Rajah 4.117, garis dasar AL dipancangkan terlebih dahulu dengan menggunakan pancang jajar dan pita ukur. Di titik A dan L, A1, A6 dan L1, L6, kemudiannya dipanjangkan berdasarkan kepada saiz grid yang hendak dibentuk, katakan 5 meter lah. Dengan menjajar pita ukur di sepanjang garisan A1, A6, staf dipegang setiap 5 meter, bacaan diambil dan direkodkan dalam buku kerja luar di mana setiap bacaan yang direkod adalah merujuk kepada kedudukan staf seperti A1, A2, A3 dan sebagainya. Proses yang sama diulang untuk garisan B1, B6 dan seterusnya. Dan satu lakaran pemindang grid termasuk huruf dan nombor bukan dicatatkan dalam buku kerja luar, supaya rangkaian grid boleh diplotkan dengan mudah. Apabila grid ini telah diplotkan dengan setiap lucunya diketahui aras-larasnya, garis kontur yang dikehendaki dapatlah ditentukan dengan cara penentu dalaman, iaitu interpolation. Kaedah kontur. Kaedah yang biasa digunakan untuk membuat kontur adalah: pertama, kontur langsung. Dalam kaedah langsung, dipacak langsung dikesan di lapangan dengan mencari dan membuat sejumlah titik pada setiap kontur. Kaedah langsung dengan garis radial sesuai untuk kawasan kecil di mana satu titik di tengah dapat menguasai seluruh kawasan. Dan kaedah kedua iaitu kontur tidak langsung atau grading. Ketinggian kawasan, keratan rentas dan garis terpancar. Dalam kaedah ini, titik-titik yang terletak dan dikaji tidak semestinya kontur, tetapi tahap titik diambil sepanjang rangkaian garis yang ditanda atas kawasan. Kaedah kontur ini juga dikenal sebagai kontur mengikut ketinggian kawasan kerana kaedah ini lebih murah, lebih cepat dan tidak membosankan dibandingkan dengan kaedah langsung. Oke, thank you. Itu saja daripada saya. Selamat petang dan salam sejahtera. Nama saya ialah Tutong Xiong. Nombor menteri saya ialah 057019F109. Sekarang saya akan membentangkan pengenalan tentang leveling. Ada dua kaedah pengenalan leveling ialah pertama, tinggi ke atas, naik turun ialah rise and fall. After that, lepas itu ialah tujuan pengenalan leveling untuk membentangkan garisan kuntung, untuk memperolehkan muka kalender dalam buka, untuk menentukan keturunan bagi pengenalan air, untuk menentukan tanahnya gorekan dalam kerja-kerja pembinaan. Lepas itu ialah tentang pengenalan tentang leveling. Yang total yang kita buat di bawah berikut ialah ini. Yang TPM bagi yang leveling yang kita buat. Okay, thank you. Detail survey ataupun butiran tinjauan yang kita perlu ambil adalah bangunan, pagar, jalan masuk dan laluan, elektrik, telefon dan tiang lampu, paip utama, bilik bomba, pambah, longkang dan sebagainya. Dengan menggunakan ukur tachymetry, data dapat diperoleh dan diambil. Ukur tachymetry adalah merupakan satu bidang di mana ukur ketinggian dan jarak antara titik di permukaan bumi secara langsung atau tidak langsung. Ia berbeza dari pengukur biasa, di mana jarak diperoleh secara langsung dengan menggunakan peta ukur. Peralatannya, total station dan alat tambahan yang lain. Tujuan dan kegunaan bagi mendapatkan beza tinggi dan jarak antara titik di permukaan bumi
Kedua, untuk menghasilkan kontur. Ketiga, peta asas sebelum memulakan satu kerja pembersihan jalan raya, jalan kereta api, saluran pipe, tangki air dan lain-lain. Atau cara menjalankan kerja Perdana Menteri ialah melakukan peninjauan bagi sesuatu kawasan supaya mendapatkan gambaran yang jelas bagi kawasan tersebut. Butiran atau offset, perpendicular offset. Kedua, swing offset diambil daripada ayunan peta atau rantai. Yang ketiga, long offset. Offset yang diambil daripada lebih daripada 15 cm oleh peta optik selang staff. Yang keempat, short offset. Apabila offset ditetapkan dengan mengayunkan peta pada garis rantai panjang tidak boleh lebih daripada 15 cm. Yang kelima, oblique offset. Apabila jarak diukur selain daripada 90 cm. Dalam tinjauan rantai kedudukan perincian, yaitu sempadan, jalan raya, longkang, selekoh, aliran dan lain-lain, terletak berkenaan dengan garis rantai dengan mengukur jarak mereka ke kanan atau ke kiri garis rantai. Pengukuran natural tersebut disebut sebagai offset. Cara untuk memuat naik data ke dalam total station dengan menggunakan USB pen drive. Pertama, susun data dengan tepat dalam Excel seperti gambar rajah di sebelah. Kemudian, save as.